kelainan pada wakil Malaysia yang sambut siap sound lagi tak bagi buat live. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebenarnya kami nak masuk dalam tu 21 jam. 21 jam. 21 jam tu ada 21 checkpoint. Kami bersyukur kerajaan Mesir dengan bantuan kedutaan Malaysia kat sana. Terima kasih banyak kedutaan Malaysia, Encik Syahbudin kat sana, memang dia bantu pada mula sampai habis, dan juga Wisma Putra. Memang semua sekali lah, bukan. Jadi memang rezeki kita bila dapat masuk je sampai ke tu 21 jam. Itu pun 21 jam. Dijangka dalam 6 jam, 8 jam, jadi 21 jam. So 21 jam dengan diiringi oleh kereta kebal. Memang jalan tu tak boleh, memang itulah jalan dia. Memang ada jalan lain lah. Memang kena iring kereta kebal kalau tetamu pada luar, sebab melibatkan negara lain kan. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 jam, 12 kereta kebal. Maaf, 12 kereta kebal. Jadi kami tandas pun tak sempat pergi. Tandas tak sempat pergi, makan tak sempat makan. Bayangkan 21 jam duduk dalam van tegak itu. 21 jam tegak. Tapi semangat nak tolong orang ni sampai sakit. Saya kalau tak dah teruk dah tu 21 jam memang saya tak tahan dalam kereta 21 jam. 21 jam. 21 jam dalam kereta. Tuan boleh bayang macam mana? Saya dah lama tak naik 21 jam. Yalah, dulu selalu naik lori berdakwah semua, sekarang tak ada dah 21 jam naik van tegak, lalu jalan ni tak boleh lalu cancel, tukar jalan padang pasir, jalan terus sama 21 jam. Allahu Akbar, 21 jam. Sampai 21 jam sampai kat sana, turun bas. Memang proses dia saya ringkaslah, turun bas. Dan saya tengok Nadia letak video tu. Dan memang kalau saya masa tu dah 21 jam masuk Gaza tu lebih kurang pukul 1 pagi, begitu 1:30 pagi. Jadi saya fikir saya belum sembahyang maghrib isyak, saya memang nak jamak. Saya memang macam tu, semua tim saya dah faham. Kalau masuk waktu nak sembahyang tu memang saya nak kejar sembahyang. So memang saya terus pergi sampai dia orang suruh macam ada duduk dekat kursi. Dan Nadir mungkin dia cakap saya tak tegur, tak pandang, tak salam. Sebenarnya masa duduk tu saya biasa kalau orang salam, orang tegur saya mesti salam, saya tegur, orang beri salam, saya jawab salam. Saya betul-betul tak perasan kalau Nadir ada dia pun, saya duduk sebelah saya pun cepat ada ucapan daripada Rekres selamat datang. Lepas tu saya cepat pergi solat, dan lepas solat terus pergi ke hotel. Saya pun tak sempat nak tengok siapa, perasan apa semua saya tak tengok. Tapi memang bukan saya tak ada. Dan pasal live, memang mana-mana kalau tuan-puan ikut bantuan kami kat Malaysia pun, memang kami tak benarkan sesiapa buat live masa misi bantuan. Saya sendiri tak buat live. Kalau saya nak buat live, saya buat live. Tahu tak sebab apa tak bagi buat live? Sebab kita tak jangka masa bantuan atau perjalanan ni ada perkara buruk yang terjadi. Maksud buruk ni tiba ada macam-macam, benda-benda yang tak baik terjadi. Kadang ada orang macam ni, kadang ada orang datang-datang tiba peluk saya begitu begini. Kan benda tu macam kalau orang tengok zaman SOP ni pula. Jadi saya tak nak benda tu datangkan nanti orang tu kena saya pun. Jadi tiba-tiba. Jadi benda tu, sebab tu saya video tu saya masukkan. Saya kan suka nak terang, saya suka masuk perkara yang positif. Kalau tuan-tuan yang kenal saya puji bagi Allah, saya cuma akan masukkan perkara yang positif kat Facebook dan Instagram saya. So bagi saya Facebook, Instagram ni ramai orang letak suka-suka. Macam isteri masak, letak gambar kepuasan untuk dia masak, happy. Walaupun tak ada orang like pun, tak ada orang view, dia suka nak letak. Banyak isteri-isteri kita letak. Jadi dia happy macam tu, okey lah. Jadi tak ada dosa pun, bukan benda yang haram pun. Bagi saya pula, Nabi sebut siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat dapat pahala pada orang mula-mulakannya. Jadi saya pun ambil yang tu. Dan Nabi pun sebut ada sedekah sembunyi, sedekah terang-terang. Dua-dua tu dibenarkan dan tak ada kata haram pun. Jadi banyak yang orang persoalkan saya ni soal ikhlas. Ikhlas ni urusan Allah SWT. Memang ikhlas ni bukan langsung persoalan kita semua. Jadi memang tak ada biadab lah. Memang kita datang atas pelatih Rekreation, dia orang sambut kita. So memang kita terus melalui beliau, begitu dia nasihatkan. So kita memang tak boleh macam pergi sana pergi sini. Memang banyak, bila sana banyak NGO-NGO datang masa kita kat Pasir Recreation ni. Banyak macam-macam orang, saya tak nak sebut lah, yang datang untuk supaya kita ikut dia pergi sini. Maaf saya sebut, saya cuma ada 3 hari. Dan kat sana saya nak kerja misi, tinggal, maaf saya sebut, doktor kata ada berapa hari lagi, 10 hari masa tu. Jadi saya nak sempurnakan misi dan saya kena cepat balik. Itu nasihat daripada kedutaan Malaysia pun. Saya tak boleh ke sana sini, tempat-tempat perang, bukan tempat jalan-jalan, tempat makan, tak. Kalau tuan-tuan tengok pun tahu kan? Memang daripada sebelum masuk tu nampak ada rumah meletup-letup. Bukan dalam Gaza, sebelum masuk daripada Mesir tu. Sebab tu jalan tu semua memang dikawal dengan tentera semua sekali, penuh checkpoint. Kita kat negara kita mana nampak checkpoint tentera ni betul-betul memang tempat perang, bukan cerita TV, betul-betul. Jadi memang kita ikut nasihat yang dia suruh, dan itu saja. Saya ikut apa yang telah diberitahu pada saya. Kenapa biadab dah selesai kan? Jadi saya tak biadab, saya 21 jam, saya pun tak ada tolak sesiapa salam atau tegur saya pun tak perasan kalau dia rasa begitu.
Kemudian apa keperluan bina rumah anak yatim? Jadi dia beritahu kat sana dah banyak rumah anak yatim, satu rumah khas besar untuk semua. Jadi beginilah kan, setiap orang ada cara bantu masing-masing. Kalau tak mustahil kalau kat sana tak perlu langsung rumah anak yatim. Kalau kira kat Malaysia ni pun punya banyak rumah anak yatim, banyak anak-anak terbiar tepi jalan semua sekali, bukan sikit, memang ramai betul lah. Ramai orang perlukan, Jadi tak ada, kita buat cara masing-masing lah. Kita hormat cara orang lain, cara beliau memberi, dan dia patut hormat cara saya membantu. Kenapa susahkan kerja NGO lain dengan pembayaran ratusan ribu dolar pada syarikat halal? Ni paling saya macam kadang-kadang ni fitnah yang tak amat melampau dan terlebih sangat dah lah. Ni memang bukan sikit-sikit yang terlebih, ni memang melampau terlebih. Satu, saya tak tahu apa tu syarikat halal. Saya tak tahu apa tu syarikat halal. Jadi saya melalui Kedutaan Malaysia. Kalau tuan-puan dengar live Nadir sendiri, dengan Firdaus Wong semua sekali, antara yang live yang disebut nak masuk Gaza, cuma ada satu je jalan, satu-satunya jalan, saya ulang ayat beliau, satu jalan untuk masuk ke Gaza ialah melalui Mile of Smile. Selama berpuluh tahun orang Malaysia semua NGO masuk melalui Mile of Smile. Apa dia? Mile of Smile. Tuan-puan boleh ingat kalau masuk Gaza 30 semenjak dulu ada satu nama syarikat Mile of Smile. Lepas tu saya tak sebut, tapi dah beliau sebut, saya cuma ulang pada pernyataan beliau. Sesatunya jalan untuk masuk Gaza. Kalau dia kata, kalau Ustaz Ibit tanya, saya beritahu. Dia tak tanya, dia cakap dan live tu lah. Jadi namanya Mile of Smile. Baik, sebelum saya datang, saya dah call Mile of Smile tu. Daripada awal kami dah video call sebelum bergerak. Bukan kami tak tahu, daripada awal lagi dah tahu. Dia orang rahsia-rahsiakan, tak payah rahsia, memang kita orang dah tahu dah. Jadi bila kita sampai kat sana, beliau yang memang macam turis yang macam ada link dengan tentera, so yang boleh bawa kita masuk. Dan bila sampai kat sana, kita jumpa beliau dan saya pun berkomunikasi dengan beliau. Masa tu beliau minta untuk satu kepala kena bayar $10,000. $10,000 lebih kurang $40,000 duit kita satu kepala. Mana kalau nak masuk 10 orang RM400,000. Jadi saya tanya dia, bila saya dengar mahal, saya pun tak naklah bawa semua. Saya niat paling kurang saya dapat saya seorang pun tak apa, sekejap saya nak masuk, begitu. Saya pun urus beberapa nama untuk masuk, tapi proses demi proses, dan proses tu gagal. Dia tak berjaya masuk. Beliau sendiri bersama beratus NGO lain. Memang dia akan masuk setahun sekali atau 2 kali. Dia akan bawa beratus NGO. Mile of Smile antara yang lead juga, yang bawa semua lah orang Malaysia sebelum ni. Kalau boleh yang mengurus ni akan tahu. Tapi kalau mungkin selebriti ke apa semua yang ikut, yang mereka tumpang NGO, mungkin mereka tak tahu. Tapi kalau NGO yang bawa tu dia tahu. Satu kepala RM50,000. Satu kepala RM50,000. RM50,000. Tuan-puan kira lah, RM50,000. RM50,000. Ada yang tanya RM50,000. Jadi RM50,000. Jadi yang saya uruskan ni, kami melalui Kedutaan Malaysia. Dia nak masuk Gaza ni, ada 2 kelulusan penting. Masuk Gaza ada 2 kelulusan penting. Satu, kalau nak tuan-puan nak pergi Gaza, biasa kita kongsi semua, tak ada sembunyi. Nak masuk Gaza ni ada dua kelulusan penting. Satu kelulusan kerajaan negeri Mesir. Kedua kelulusan tentera. 2 tu wajib. Dapat satu, jangan happy lagi, ada kelulusan kedua tentera. Jadi yang saya tunggu paling lama, yang sekarang tim dekat sana, Capri, siapa semua sebelum ni, dia orang tunggu kelulusan pertama ni. So kelulusan pertama dia orang tak dapat lagi. So Kedutaan Malaysia sini beritahu kali pertama, segala puji bagi Allah, kali pertama dia orang urus dan kali pertama lulus. Kali pertama lulus, dia orang pun tak sangka. Dia submit tu cuma submit je. Sebab benda tu memang tempat perang, bukan boleh suka-suka nak masuk-masuk. Saja cuba submit sebab niat kita nak pergi tanah suci, tempat mulia, tempat baik, nak bantu orang. Jadi kami hari sembahyang hajat, doa, semesti saya ringkas, tak cerita pasal sembahyang hajat tu, doa dengan Allah. Tapi saya yakin Allah beri bantuan, ditemukan jalan-jalan yang baik. Dengan bantuan daripada menteri, daripada Malaysia, apa semua itu, hubungan Malaysia dengan Mesir jadi bertambah baik. Segala puji bagi Allah, jadi bertambah baik. Memang kena bertambah baik sebab pelajar Malaysia kat sana bukan sikit. Memang ramai betul lah pelajar Malaysia dekat Mesir. Ada rumah-rumah Malaysia kat sana, ada rumah Pahang, ada rumah Kedah. Universiti Al-Azhar, tempat melahirkan kebanyakan ahli ulama, ustaz-ustaz yang sangat mulia kat Malaysia ni, daripada Universiti Al-Azhar. Jadi kemudian, jadi dia beritahu saya bayar dekat halal berapa? Ratusan ribu ringgit. Jadi saya tak ada bayar kat halal tu, saya tak tahu. Dan saya pun tak kenal halal tu siapa. Mungkin lepas ni saya cuba siasat, saya tengah siasat lagi, saya tak tahu halal tu apa. Jadi Kedutaan Malaysia, last sekali ada satu syarikat yang memang turis, nama dia, saya kongsi dengan tuan-puan lagi, tuan nak masuk, dia ada syarikat ni. Dia tak macam tadi RM50,000. Dia kata RM50,000 tu untuk bayar barang-barang perubatan dan boleh masuk. Saya kata tak boleh kurang sikit ke? Dia kata tu derma kat kita orang je RM50,000. Derma untuk kita orang RM50,000. Yang lain tu jangan risau, tuan masuk, tuan nak apa kami bagi. Tuan nak sedekah apa, nak ambil gambar apa, semua boleh. Jadi kita macam saya bukan orang macam tu, saya bukan nak ambil gambar.
Saya ambil gambar memang saya nak ambil, tapi saya nak benda tu betul-betul terjadi lah. Saya tak nak macam ambil gambar dah, ambil gambar jalan. Saya tak nak tuduh apa-apa lah, tapi saya tak hati, saya tak sedap. Segala puji bagi Allah, akhirnya Allah kabulkan. Jalan dia memang tak dapat. Allah beri jalan yang lebih tepat. Kedutaan Malaysia, dan Kedutaan Malaysia bantu kita sangat baik. Allah saja balas mereka semua, betul-betul ikhlas, baik semua sekali. Kemudian dapat kelulusan. Dan bila dapat kelulusan tentera kami tak dapat. Kali pertama dapat kelulusan, menangis, happy. Tiba saya dah nak balik, saya call semua sekali, saya beritahu saya dah nak balik. Saya call saya dah nak balik ke Malaysia. Bila saya call kedutaan dan juga Wisma Putra, saya call saya nak balik. Dia orang pun cuba bantu dan tanya-tanya juga. Rupanya tentera beritahu ada satu syarikat yang memang di-assign oleh ketenteraan sana untuk bawa. Tempat tu bukan macam tempat cuti, jadi bukan semua yang nak bawa lesen, nak bawa bas ke sana, bukan calon orang. Memang tempat perang. Jadi sampai ke kedutaan, saya tak sangka saya nak balik. Ingat nak jumpa, just nak cakap terima kasih. Tiba-tiba dia cakap, ustaz ni ini ejen perisikan tentera Mesir. Ini ejen perisikan tentera Mesir, dia nak bantu ustaz. Jadi alhamdulillah kita pun pergilah melalui Lucky Tour. Nama syarikat yang bawa kita ni Lucky Tour. Dan cas Lucky Tour ni satu orang tadi 50,000 satu kepala. Yang ni Lucky Tour cas kita $2,500 bersamaan dengan lebih kurang $10,000. $2,500 samaan dengan $10,000. Jadi tadi $40,000, ni $10,000. Jadi diskaun berapa? $30,000. Diskaun $30,000. 40 dengan 3. Selama ni orang masuk satu kepala kena bayar $40,000. Ni jadi $10,000 je satu kepala. $10,000 satu kepala. Memang patut 21 jam kawasan perang. Memang orang lain tak boleh pergi, nak risikokan nyawa. Jadi turis tu kalau buat bayar, bagi saya $10,000 tu besar, sangat besar. Tapi bagi saya tak apa. Bagi saya tak apa, $10,000. Dan memang saya dah ada resit. Resit tu beritahu untuk kenderaan. Kedutaan beritahu ni khas untuk kenderaan. So kenderaan kita masuk tu semua kita bayar. Kenderaan masuk tu memang 10 Lucky Tour nama, $10,000. $10,000. So sebenarnya saya dah buka jalan yang lebih mudah untuk semua orang Malaysia yang lain nak pergi. Kita melalui Kedutaan Malaysia. Nak tahu tak apa yang lebih gembira, bahagia? Semua siapa ni Mile of Smile tadi, dan juga apa yang lain-lain, dia orang pun ada call Kedutaan Malaysia supaya membantu mereka. Dia macam rezeki, bukan macam memang ajaib lah rezeki dan juga usaha daripada kerajaan Malaysia sendiri. Masya Allah, sampai dia orang minta tolong kita untuk bantu 200 NGO lain nak masuk, nak bantu. Macam rezeki tau, macam tak sangka rezeki macam tu. So apa lagi soalan-soalannya? Saya Caprice hantar tuduhan daripada saya. Dia beritahu datang ke Gaza. Dia rancang, dia tulis dekat story. Dan dia cakap juga dalam beberapa live dia, saya sebutlah Caprice, dia cakap Caprice, Nilofa, suami Haris dan Abid Liu akan pergi sekali. Tapi apa Abid Liu buat? Dia kata Abid Liu buat, dia ambil dokumen patut pergi sekali. Tiba-tiba Abid Liu lari pergi jumpa Datuk Seri Syamuddin. Pak, Abid pergi, dia kata. Terus Abid Liu pergi sendiri sebab tak nak pergi orang lain. Wallahi saya tak pernah jumpa tiga-tiga nama termasuk Caprice. Saya tak pernah berbincang dengan semua sekali orang ni untuk pergi ke Gaza. Saya tak pernah bincang dengan Nilofa, dengan Piu Haris. Saya tak pernah bincang dengan Caprice nak pergi Gaza. Saya tak pernah mesej Caprice panjang untuk pergi Gaza tu, tak pernah. Masa saya kat Gaza, tiba-tiba dia mesej, "Ustaz apa khabar?" Jadi saya balas, "Khabar baik, doakan baik-baik." Sebab saya tak, tu lah. Jadi tuduhan daripada saya yang saya bawa lari dokumen, saya pun macam saya tak tahu kenapa. Saya sangka baik dan saya tak nak teruskan dah pun. Tapi saya macam fikir mungkin saya sangka baik lah. Mungkin dia penat, dia stres, mungkin dia tak sedar apa berlaku. Saya fikir itu. Dia pun ada naik kereta terbang, dia kena makan pil semua sekali kan. Jadi saya fikir mungkin tu. Saya maafkan lah sebagai, saya doakan dia. Tapi dia berkeras juga, tak tahu imajinasi ke apa semua sekali. Dia cakap saya bawa dari dokumen. Dan wallahi memang tak ada. Saya tak pernah jumpa ni Nilofa tu. Saya tak pernah jumpa Piu Hari. Jumpa pernah lah, tapi untuk pergi Gaza ni tak pernah. So sebelum ni tak, dulu lama lah, sebelum kahwin tu ada lah. Jumpa Nilofa kat program meletup tu je lah. Jadi dia cakap pergi. Dan dia kata ni pada kata Caprice kan, dia kata pada mak Nilofa beritahu. Jadi saya pun tak nak macam-macam cerita, dah jadi macam drama ni lah. Jadi saya tak nak campur. Tapi sebab dia tanya juga, saya tak ada bawa lari dokumen apa saya buat nak lari. Saya cuma mohon nak keluar Malaysia, cara biasa aja. Sesiapa nak keluar Malaysia apa-apa semua sekali, boleh mohon dengan immigration. Ada borang tu beritahu borang nak keluar negara. Yang paling senang nak keluar negara ni, kau nak keluar, anak belajar luar negara. Kedua, kau nak keluar negara atau urusan perniagaan, tu susah sikit. Ketiga, NGO ni kalau mendesak, tu cara isi borang tu sendiri. Sebab tu jangan
kita suruh orang sana, suruh NGO ni buatkan wakil jangan buat sendiri. Bila kita buat sendiri kita nampak urusan tak susah, senang. Tapi kita tak faham, kita serah ke orang, akhirnya kita mula tu dokumen apa nak buat lari. Tak ada dokumen apa, wallahi tak ada. Pergi sendiri je, pergi dengan tim. Saya ada minta pendapat beberapa NGO macam nak pergi, tapi tak ada yang boleh bawa saya pergi terus. Ada satu NGO beritahu dia boleh bawa ustaz, tapi kena submit je lah pasport. Nanti bila-bila kalau ada kepanggil boleh pergi. Saya cakap saya sakit, saya nak pergi sekarang. Lepas tu saya dah, sebab saya tak boleh tahan tengok Gaza meletup. Saya raya pun tak raya tengok orang Gaza. Raya pun jadi tak raya tengok tentang orang Gaza. So apa lagi tuduhan beliau? Tuduhan beliau saya sembah sujud kaki menteri kat Gaza. Itu fitnah yang sangat melampau sebab dia melibatkan akidah saya. Jadi mati-mati cakap saya cium kaki menteri. Takkan, wallahi takkanlah saya nak cium kaki orang. Saya nak cium kaki orang, cium kaki tak, biasa begitu. Menteri tu pegawai orang utama menteri tu, beliau Dr. Mahmud, nama Dr. Mahmud memang terkenal kat sana. Dia memang banyak bantu orang dan dia raikan semua siapa-siapa yang datang, dia raikan. Tuan-puan dapat rezeki masuk, dia pun raikan. Dia akan tolong tuan-puan. Dia kata demi Gaza ni bukan milik seseorang individu. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza milik semua orang dalam dunia. Maksudnya apa? Palestin ni memang kiblat kita yang pertama kalau orang Islam. Dan dari segi kemanusiaan orang bukan Islam pun kat sana dia orang kena bom. Dia orang baling batu, dia kena bom. Setakat baling batu dia kena bom. Munasabah lah. Cara selesaikan baling batu dengan kena bom. Dia baling batu tapi dia kena bom. Baling bom, siapa baling dulu kita bincang lah. Memang tak selesai. Jadi baling batu dia kena bom. Jadi celah mana? Dia tak dapat keluar daripada negara. Penjara terbesar dalam dunia. Dia tak boleh keluar daripada negara dia. Tak boleh keluar mana-mana. Tak boleh keluar. Pergi macam ni tak boleh. Budak-budak dapat ubat pun susah. Hampir 6 bulan. Tunggu orang mati pun dapat ubat. Dah setengah ubat. Dia bukan macam kampung, hulu ke tak. Jadi memang tak ada. Memang cium kaki tu memang tak ada. Tu mereka kata part cium kaki tu macam drama. Mereka drama. Memang tak ada. Betul, tak ada. Takkanlah cium kaki. Tak ada, memang tak ada. Dia datang gini, kami dah nak balik. Dia tahu cerita dia. Saya cerita kat dia macam ni lah. Esok pagi dah nak balik. Saya cerita macam kawan-kawan. Saya dengar dia stres. Saya dah nak balik. Saya call dia. Saya masa tu kat Gaza. Dia tak dapat masuk Gaza. Belum dapat. Mudah-mudahan kalau ada rezeki masuklah tahun ni. Tak tahun ni, tahun depan. Jadi dia nak masuk Gaza, tak dapat. Jadi dia bukan boleh macam masuk nama daftar tak. Kita kena serah nama. Kementerian kat Mesir ni kan tempat memang perang. Jadi dia kena check nama kita, nama ayah, nama bin. Kok kita ni pengganas ke apa, semua nak kena check. Nama tu kena check, nama atuk pun dia minta. Jadi memang kena periksa macam cerita tempat perang. Bukan boleh macam masuk nama, nama aku sekali aku ikut. Dia tak macam tu. Memang kena serah nama. Nama pun dalam tim saya berapa orang, dia terpaksa keluarkan. Dia nak 10 orang. So masuk 10 orang. Dia nak berapa orang, berapa dia minta kita masukkan. So dia beritahu apa. Jadi bila kita nak balik, Dr. Mahmud datang kat bilik saya. Dr. Mahmud tu bayangkan menteri datang bilik kita. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau macam orang macam kita timbalan menteri lah. Timbalan menteri datang bilik kita. Macam mana timbalan menteri datang bilik? Datang bilik, siap terima kasih. Dia tak berhenti cakap saya baik. Tapi tu tak apa saya fikir. Saya cakap kat dia lagi baik. Saya menteri kat Malaysia ni pun saya jumpa baru-baru ni lah. Sebelum saya tak pernah jumpa menteri-menteri pun. Sini orang kampung, orang biasa je. Orang nak raikan terima kasih kat saya gembira. Tapi ni menteri, timbalan menteri datang bilik. Sebab bagi dia Gaza ni perjuangan. Bagi dia Gaza ni telah lama tertindas. Jadi siapa datang dia raikan. Saya pula orang pertama pula masuk, mesti dia raikan. Jadi saya kata esok saya punya jadual yang laki tua tadi, tentera semua dah standby. Kita kebas standby, kami pukul 5 pagi kena keluar. Tu cerita dia. Sebab kami memang 3 hari je. 3 hari ni. Tapi kami buat banyak-banyak kerja. Memang orang yang bawa kami bukan semustahil, tapi akhirnya berjaya. Sila puji bagi Allah, kami nak keluar pagi-pagi. Tapi kami tak boleh terlambat. Kalau terlambat dia akan jadi masalah. Sebab kita kebal dah standby, dia ikut time. Betul-betul macam cerita TV juga, tapi ikut time. Betul-betul, tak boleh terlambat sikit pun boleh. Tapi menteri ni minta kita jumpa dia sebab dia dah pada awal dia sebab kita patut sampai siang, dah sampai malam. Dia buat apa? Dia bagi kita, Masya Allah, Dr. Mahmud baik sangat. Dia bagi kita sijil anugerah Duta Muhibah Palestin. Duta Muhibah Palestin. Bukan saya seorang dapat, tim saya semua saya dapat. Wallahi kami tak minta, tak tanya, tak bayar. Lagi sedap kan. Kepis kata kami bayar sijil tu. Dia beritahu pada beberapa orang dekat live yang tak ramai sangat. Saya bayar sijil, beli sijil. Saya cakap kat dia, saya cakap kat Kepris, nanti kalau masuk ke Gaza,
Kalau menteri ajak jumpa sebab dia bukan nak apa, dia nak hargai kita, jumpa dia. Karena kita sibuk buat kerja kan, kita bukan menteri, jadi kenapa nak jumpa menteri, nak jumpa apa. Tapi bila kita dah pergi sana, rupanya kita wakil Malaysia kan, rupanya macam tu, kita wakil negara kita. Jadi kalau macam kata dia pergi jumpa, nanti dia bagilah sijil apa Muhibah Palestin ni, mudah-mudahan adalah kenangan. Dia cakap itu kenangan bahasa kawan-kawan. Tapi tak sangka dia cakap saya kata saya beli sijil Gaza. Saya tak beli, wallahi tak beli. Wallahi memang tak ada beli. Saya bukan nak, saya banyak lagi hidup saya per hari doa, ya Allah jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya. Itu doa saya semenjak dulu. Jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya, atau hidup saya jadi haram. Hidup saya dah berniaga elok-elok. Saya punya berniaga pun tak pakai kabel-kabel. Kalau tuan-tuan tengok berniaga pada dulu sendiri semua sekali. Saya buat training, tak ada pun sendiri semua sekali. Baru ni rezeki ada, dapat kawan-kawan yang ikhlas, baik, orang besar atau orang biasa. Jadi kita meraihkanlah orang yang ikhlas nak berkawan kita. So Nabil doa Lizi. Jadi apa tadi? Sampai nanti soalan? Jadi Kepris tadi soalannya apa tadi? So saya memang tak dicium kaki. Memang kawan baik. Sampai sekarang mesej. Kalau tuan nak tengok mesej pun sampai sekarang mesej. Ada Nadia Nuri pada tunjuk petikan mesej tu, sampai sekarang saya masih mesej lagi. Masya Allah. Soalan? Jadi memang tak ada minta. Memang tak ada apa cakap ni, memang sampai sekarang kawan baik. Lepas tu saya ada tanya juga, Nadia Nuri ada print screenshot beritahu yang dia cadang dekat Menteri Gaza tu, dekat Dr. Mahmud, supaya bagilah apa projek kat Ustaz Biju sebab dia terkenal, supaya buat begini-begini dan sumbang begini-begini. Dia cakap dia cadang. Tak apalah siapa cadang siapa mula. Memang macam Gaza. Bila saya sampai sana, tahu tak apa tu dia Nadia Nuri dia cakap dua. Satu dia cakap dia yang cadang pada menteri tu. Kedua dia cakap pada ni dalam dia punya situ, dia beritahu Palestine Crescent ni stres sebab saya nak buat benda yang banyak menyusahkan dia. Jadi dia nasihatkan dia orang supaya bersabar. Jadi dua-dua tu saya rasa, saya tak tahu, boleh tanya dia balik, tapi saya rasa dia tipu. Maaf saya tak jarang cakap orang penipu, tapi memang sangat menipu. Sebab tahu tak apa? Sebab Palestine Red Crescent tu masa sampai, dia duduk sebelah saya. Rupanya dia beritahu pada semua orang, dia lah wakil Malaysia semua sekali. Dia lah wakil dan dia lah tahu semua sekali begitu begini. Tak apalah tu, saya pun tak kisahlah. Dia nak mengaku begitu. Tapi yang lebih ni, Palestine Red Crescent cakap dia pun tak apa kenal Nadia tu. Dia pernah nampak Nadia, tapi dia pun tak kenal Nadia. Bayangkan orang kuat yang bantu kat sana Palestine Red Crescent, dia kata dia tak kenal Nadia. Dia tak kenal Nadia. Tak kenal. Jadi sebab tu saya kata kita kat luar, kalau orang cakap dia tak kenal video, saya pun tak kecil hati. Sebab bukan negara kita. Kalau orang kat Malaysia tak kenal, macam saya tak kenal langsung, tak kenal ceramah. Tapi kalau saya orang kat Gaza langgar, saya tak kenal saya langsung, saya sikit pun tak kecil hati. Sikit pun tak kecil hati. Sebab yang bukan negara kita. Kita boleh kat negara kita, mungkin kita hero, bagus. Kat luar orang tak kenal pun kita. Berapa nama je dalam Malaysia ni lepas sampai luar negara orang kenal. Berapa nama boleh kira dengan jari. Tak payah sebutlah nama tu. Tapi tuan-tuan boleh check kat luar negara, ada siapa orang Malaysia ni yang buku dia dekat luar negara, nama dia dekat luar negara, ada berapa nama je. Jadi tak kisahlah. Bukanlah satu kebanggaan mesti nama kita terkenal. Tapi kisahnya saya nak jawab sekarang. Presiden Kaisar dia kata dia tak kenal Nadia. Dia pernah nampak Nadia, pernah nampak lah. Dia kata tapi saya tak kenal lah dia kata. Saya tak ada pernah langsung, tak pernah berurusan dengan dia. Jadi dia beritahu Presiden Kaisar mengadu kat dia. Jadi benda tu sangat mustahil. Sebab dia orang berhubung kait rapat dengan kita orang sampai sekarang. Dan juga isu ni timbulkan, dia kata saya telah malukan Malaysia. Itu tuduhan yang sangat berat, malukan Malaysia. Sehingga saya pun dia beritahu untuk saya ditanya balik, yalah kerajaan Malaysia tanyalah balik kenapa saya ada malukan apa semua. Saya pun tanya, dia orang tak jawab lagi. Dia orang tak jawab kenapa saya malukan tu. Tapi akhirnya rupanya orang Kepri dah viralkan. Rupanya sebab gambar. Dia kata gambar post 2 kali maibkan. Kalau tuan-tuan nak tahu orang yang postkan ni Kepris ke, Nadia ke, semua yang pergi sana, cuba tuan tengok. Dia orang pun ambil gambar dengan budak dengan gambar patung. Jadi tak ada masalah pun gambar tu. Kalau tuan tengok video saya, budak-budak tu semua happy. Saya bagi belanja, bukan bagi patung je. Kat dalam Gaza ni, perkara yang saya buat, tadi saya cerita saya bawa 4 trailer, 4 lori, 4 trailer, 2 trailer, 2 lori, 2 dekat Mesir dah masuk satu Raya Haji baru ni, 2 saya beli kat sana. Satu saya bagi kat Hospital Syifa, kedua saya bagi dekat Hospital Al-Quds, Al-Quds dengan Syifa. Dan satu lagi saya beli banyak betul kursi roda dan juga alat sukan untuk yang adik-adik yang bersukan tu. Saya bagi dia orang ada hadiah-hadiah. Banyak saya beli hadiah, kursi roda, banyak saya beli, beratus juga kursi roda saya beli. Janganlah obat semua sekali, banyak lah. Bagi saya banyak lah. Tapi kalau bagi mereka, bagi Nadia kecil ke, saya tak tahulah. Bagi saya banyak lah. Luak jugalah duit saya, luak. Luak duit. Jadi apa lagi? Jadi tuan-tuan, saya buat rumah anak yatim. Rumah anak yatim untuk jadi sekolah, pendidikan. Alhamdulillah sekarang dia lagi, segala puji bagi Allah. Apa lagi? Kita buat tempat bagi makan, ada bagi makan free.
Ha? Apa? Kemudian so begitu. Dan terus soalan juga kenapa block Caprice, biasa beritahu. Kenapa block Caprice? Jadi memang saya kalau benda negatif saya block. Bukan sikit je negatif. Biasa beritahu bapak saya tengah sakit. Bukan sakit